habitat semakin kurang. Kalau tu tak sampai 50 tahun dah. Tak sampai 50 tahun dah habis 500 ekor. Kalau hutan, kalau habis hutan nanti memang generasi habis. kita tak ada kenal harimau. Jadi sebab tu benda ni kena sentiasa diingatkan. Kita tak maulah sampai kena jadi macam orang Singapura kena beli air. Kena recycle air kumbahan sendiri untuk minum. Takkan kita Malaysia sebagai kawasan yang ada hutan sendiri, ada bukit sendiri, takkan kita nak sampai jadi macam tu kan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai satu ketika ni, alamak, kalaulah dulu aku dah buat macam ni, tak jadi macam sekarang. Macam dialog drama. Okey, saudara sebelah mungkin nampak nak tanya soalan ataupun beri pandangan. Silakan. Bangun. Okay. Di sini saya nak bagi satu pandangan. Okey. Untuk Baruli. Berdasarkan apa yang saya nampak bermula dari kampung, yang paling penting adalah fokus. Jadi satu teknik yang saya telah nampak sewaktu saya berada di kampung. Okey, recycle. Recycle ni berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan alam. Contoh dia bambu. Di Sabah terdapat satu grup muzik yang dipanggil Orkestra Bambu. Segala peralatan, segala tumbuh-tumbuhan ada dalam apa tu? Alat muzik tu. Jadi mungkin ini adalah satu cara untuk memberi motivasi kepada orang lain betapa bergunanya alam semesta jadi itu. Tapi bila sampai di satu bandar, mungkin kita boleh banggakan bandar. Di sini saya tidak pernah ternampak apa-apa seperti itu. Jadi saya setuju dengan tindakan kerajaan yang mewujudkan satu pasukan seperti PLKN. PLKN sebenarnya dia bukan saja membina untuk mental dan fisikal, tapi dia juga memberi sumbangan. Contoh dia pungut sampah dan sebagainya. Tapi jadi kena diteruskanlah. Ya. Jadi saya rasa ini satu cara yang terbaik. Jadi apa salahnya kita fokuskan masalah ini. Kita fokuskan masalah ini dan kita rancang apa teknik yang membina supaya lagi. Kita. Okey, terima kasih Orang Tabaruli. Panjang dia punya pandangan tadi. Tapi sebelum kita pergi berehat sebentar sekejap lagi, saya nak lihat bagaimana kita dapat tidak menyampingkan, tidak sidelinekan isu alam sekitar ni. Bukan isu yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Tetapi dalam era globalisasi dan zaman moden ini, sebenarnya setiap apa yang kita lakukan ada kaitan antara satu sama lain. Jadi bagaimana kita nak kaitkan, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Kalau kita cerita alam sekitar ni mungkin ada setengah pihak memasukkan cerita alam sekitar, isu alam sekitar ni ada satu benda yang berbeza daripada kehidupan seharian kita. Tetapi dalam isu pelestarian atau sustainable quality kita, hidup kita bagaimana. Tapi ada kaitan dengan sudut sosialnya, ada sudut politiknya, ada sudut ekonominya. Bagaimana kita perlu menjadikan struktur alam sekitar ni sebahagian daripada kita. Kalau kita tidak mengambilnya, kita tidak peka terhadapnya, akan gagallah semua sistem tersebut. Bagaimana? Mungkin sendiri ada pandangan berbeza ataupun cadangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagi saya sebenarnya beliau ni tidak pernah didedahkan dengan alam sekitar sejak dari kecil lagi. Jadi susahlah bagi kami untuk menanamkan minat untuk alam sekitar kan. Sebagai contohnya amalan budaya mengumpul amalan membaca sekarang kan diwawarkan kan. Jadi dari kecil lagi kami tidak pernah didedahkan untuk membaca. Jadi baru sekarang didedahkan supaya beliau mengamalkan amalan untuk membaca kan. Jadi bagaimana tu untuk membuatkan kesedaran tu? Sebab sukar bagi kami sebagai di rumah bagaimana? Ibu bapa sebagainya? Kurang ya? Sebab kami tidak pernah didedahkan dengan benda ni. Silakan, mungkin boleh hulurkan mic pada kakak di hadapan tu. Okey, mungkin ada pandangan berbeza, silakan. Nama saya Siti Farah. Bagi saya pendedahan tu ada tapi kurang. Macam cakap tadi lah, kita buang sampah daripada sekolah kita dilarang buang sampah kat dalam sekolah. Tapi bila kita tak buang, kita ikut that rules. Tapi bila keluar daripada sekolah, kita buang sampah. Kenapa berlaku demikian? Kenapa berlaku macam tu? Bagi saya kesedaran dalaman tu tak cukup. Self empowerment tu tak ada. Tak cukup bagi saya, tak cukup.
bila kita cakap jangan buat something, tapi kenapa? Tak ada siapa beritahu kita kenapa, apa impaknya kepada alam sekitar, apa impaknya kepada orang sekeliling kita. So bagi saya benda tu tak cukup di-emphasizekan lagi. Okey, Pak Haji Saiful, bagaimana kita nak menjadikan ada jati diri kuat anak-anak muda kita, para belia kita ni? Kita nak tanya lagi satu soalan, apakah kita serius untuk mengeducate atau mendidik masyarakat kita tentang alam sekitar ini? Saya macam Siti Hajar katakan, belia kurang pendedahan. Okey, kita ambil satu contoh. Ini peranan media ni. Saya sentuh sikit tentang peranan media. Kalau kita ambil satu contoh lah, Akademi Fantasia contohnya kan. Daripada konsep mingguannya, lepas konsep mingguan, diary Akademi Fantasia. Hari-hari dilantakkan kita dengan satu suasana bagaimana orang belajar kan. Daripada kita tak tahu apa tu kelas vokal, kita dah tahu. Apa hissing lah, apalah, semua teknik. Apakah tidak boleh media memainkan peranan yang sebegitu juga untuk kalau kata lantakkan dengan isu-isu alam sekitar, buat satu rancangan yang berbentuk realiti juga, tentang siapa rumah yang paling bersih, siapa yang paling, dibuat sesuatu yang menarik dan diselitkan unsur-unsur hiburan. Jadi balik semula, apakah kita serius? Kemudian tentang band-band muzik ni kan, kita buat betul, kita buat. Tapi janganlah nyanyi lagu hijau apa tapi tali pinggang kulit, jaket kulit kan, tak serius kan. Ini dah bercanggah kan. Jadi itulah dia, serius tak serius sekarang kan. Media, kerajaan, semua orang kena serius dan kita duduk dan kita buat satu formula. Adakah kerana kita tidak memilih prioriti di situ, Puan Khadijah? Sebenarnya kita tak tahu apa yang nak diprioritaskan, apa yang prioritinya. Itu mungkin dia anggap belum sampai ke rumah kita, belum sampai dalam keluarga kita, tak ada air, tak ada pendapatan sebagainya, kita tak perlu lakukan, tak perlu kisah pun, tak perlu endah apa yang berlaku tentang pencemaran sungai ke pencemaran udara sebagainya. Tapi kalau kita tak prioritize tu air saja, let's look at air. Dari mana datangnya air? Dari mana datangnya air minum kita? Sekarang ramai orang minum air dalam botol sekarang. Why? Pasal apa tak boleh minum air dari pili kita, you know? And then tapi bila kita hari Ahad selalunya ada pembocoran air somewhere. Bergalen-galen air terbuang, bocor. Dan bila air dah berhenti, air dah tak ada, mana kita nak cari air? Orang kata pergi ke sungai lah. Masa tu tak mandi baru dia bising. Ya. Exactly. Bila pergi sungai, kotor. nak mandi. Air dah kuning ya. Air kotor. Jadi dari mana nak cari air? Jadi balik kepada dari mana, where from asalnya. Macam saya cakap tadi, plastik dari mana? Apa sebabnya kita perlu mula sayangkan rhinoceros ni, show interest. Bukan pasal binatang itu dah nak pupus saja, tetapi dia punya whole habitat, environment dia, pokok tu mana datangnya oksigen kita? Kerana kalau kita dah tebang-tebang semua pokok, takkan kita nak beli oksigen kita dari negara lain. We have what we have. Orang tak tahu yang apa kita ada adalah untuk kehidupan kita. Bagaimana kita boleh gunakan kesempatan yang ada pada orang muda ni, para belia kita, kerana setiap tahun kita menganjurkan ataupun mengelolakan PLKN, setiap ada banyak intake setiap tahun. Kenapa kita tak boleh emphasis benda ni dari sudut konsep begitu secara yang tidak formal tu dalam PLKN, Puan Haji Saiful? Itu sebenarnya itulah saya cakap tadi tentang membentuk satu program yang menyeluruh, termasuk PLKN juga kan. Kerana kita dapati bahawa apa saja aktiviti yang nampaknya seperti menyentuh isu-isu alam sekitar tetapi tidak diterangkan. Macam buat jungle trekking. Apakah orang yang memimpin jungle trekking itu memberikan kesedaran ketika itu bahawa this is apa yang patut kau pelihara, apa yang patut yang dijaga. Ataupun scuba diving. Melihat keindahan, adakah semata-mata melihat keindahan saja tetapi tidak di-educate bahawa inilah dia termasuk salah satu daripada ekosistem yang berinteraksi, alam yang berinteraksi di antara satu sama lain. Jadi memang PLKN is the best platform untuk kita tanamkan, dan di samping itu media juga. Saya cakap tadi PLKN beberapa bulan lepas tu keluar. Okey, berkaitan dengan media, masih dia attack saya lagi pasal media ni. Kerana kita lihat di luar sana, kalau kita lihat di dunia sana, kalau isu-isu kemanusiaan, isu alam kita ada lantik duta, kita tengok ada Charlize Theron, kita tengok Angelina Jolie, David Beckham dan sebagainya. Mereka dilantik sebagai duta untuk isu-isu tertentu dalam kemanusiaan, alam sekitar dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak gunakan di Malaysia? Kita mungkin ada dengar 1, 2, 3 ikon, tetapi tidak cukup menggerakkan kesedaran anak-anak muda terhadap alam sekitar. Mungkin kita lebih hebat lagi untuk melantik ikon-ikon yang hebat dan memberi empowerment pada mereka, Puan Khadijah. Yawa punya pengalaman?
bagi contoh, remaja memang suka ikut ya, they like to follow. Kalau diorang ada fan, katalah Maui ya. Maui is so popular. Semua orang suka Maui. Maui asasnya daripada kampung juga asalnya. Natural, dari kampung natural. Jadi why not use Maui? Ya, untuk bawa kita semua balik ke alam sekitar. Use ikon macam ikon tu. tersebut. Bagaimana kita nak membanyakkan ikon seperti orang macam ni dan kita angkat dia sebesar-besarnya. Dia berbalik kepada, bagi saya dia berbalik kepada priority tadi. Apa sebenarnya priority kita? Dan sebenarnya dan masalah dia kita banyak halfway. Buat sikit kalau kita buat ikon ke apa pun baru sikit lepas tu dah kempen lain pula. Kempen lain pula. Jadi tak ada priority, tak ada kesungguhan tu. Jadi kalau kita boleh tahu, kita boleh set ini kita punya planning daripada segi media, minta maaf, daripada segi kerajaan, daripada segi semua pihak-pihak yang terlibat patut tahu apa prioriti dan ada dia punya program. Janganlah sampai ada kawan saya pernah pergi dekat buat presentation dekat sekolah. Dia bagi satu soalan, dia tanya, kalau kita tak jaga hutan, kalau kita membazir, nanti kita nak minum apa? Air tak ada. Ada seorang budak perempuan bangun, dia kata, Coke ada. Beli Coke. Sampai level tu dia boleh jawab ya. Actually, sorry nak talk about media. Media ni memang main peranan yang sangat penting sebagai jambatan antara kita, komponen masyarakat, komponen kita dengan isu-isu apa-apa dan isu stakeholders lah keseluruhannya. Jadi kalau kita jangan touch on sensitive issue saja atau sensational issue saja, baru media datang nak kaitkan. But media memang kita orang perlu media. Kalau saya ada sebuah pertubuhan untuk mendidik masyarakat, saya perlu media menyampaikan mesej saya kepada masyarakat. Otherwise, seorang-seorang saya tak terbuat. Tentang media juga, sekali lagi saya jawab. Kalau kita lihat di luar sana di Amerika Syarikat, Presiden baru yang bakal menjadi Presiden pertama kulit hitam, Barack Obama, beliau pernah mengutarakan konsep green economy. Green economy. Kenapa kita tidak boleh jadikan ahli-ahli politik kita di sini, orang muda, pelapis pemimpin masa akan datang untuk menjadikan agenda besar mereka, perbincangan dalam persidangan politik mereka, persidangan di dalam kumpulan-kumpulan mereka, alam sekitar ini sebahagian daripada agenda mereka selain daripada isu-isu sosial dan politik. Haji Saiful. Green Party. Maaf sekali lagi kalau politik ni kalau menyentuh media lagi sekali tak dijemput lagi ni. Jadi gini, kalau kita lihat kalau nak dinyatakan tentang apakah kerajaan tidak membuat satu program yang besar, sebenarnya kalau kita tanpa kita sedari tentang konsep Islam Hadari itu sendiri, prinsip yang ke-9, keseimbangan atau pemeliharaan alam semula jadi. Jadi balik semula sesuatu gagasan telah dibuat, maka peranan semua orang untuk sama-sama mempromosi. Balik semula media juga perlu mempromosi. Tapi ada cawangan, ada bahagian tu mungkin boleh dimulakan. Betul lah. Jadi kadang-kadang kita lihat bahawa kita tunggu siapa tunggu siapa lah kan. Media tak panggil pun. Media pula cakap ada orang tak hot lah topik ni kan, tak cool kan. Jadi balik semula kadang kita tunggu dia tunggu dia, tak jadi benda tu kan. Oleh itu kita lihat apakah balik semula, apakah kita serius. Okey, banyak lagi saya nak jawab tu, kena hari ini orang intik saya je pasal media dan sebagainya kan. Tetapi selepas kita pulang daripada rehat sebentar, kita akan lihat dari sudut peranan NGO juga dan juga orang-orang di luar sana. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Jika ada sebarang maklum balas dan juga cadangan ataupun komen kepada program kami ataupun cadangan topik-topik yang ingin kami bincangkan dalam program perspektif kita, boleh hantarkan kepada email perspektif kita @astro.com.my di bawah sana. Sekali lagi, perspektif kita satu perkataan @astro.com.my. Okey, segmen terakhir ini saya ingin terus dari sudut peranan NGO dan juga civil society, masyarakat civil di luar sana. Kita perlukan kekuatan dari sudut orang-orang di luar, boleh beri kontribusi dan sebagainya. Bagaimana kita dapat memperkasakan pendekatan mereka ataupun peranan yang dimainkan oleh para NGO kita. Mungkin Puan Khadijah?
Okey, NGO berkenaan alam sekitar di Malaysia memang kurang. Bagaimana nak banyakkan lagi Yawa, MNS, WWF, nak banyakkan Setdam dan lagi sebagainya? Pengalaman saya bawa balik daripada Norway bulan Jun yang lalu, persidangan alam sekitar untuk kanak-kanak, di mana 1,000 kanak-kanak all over the world datang, dan bagi tiap-tiap negeri yang datang tu diwakili oleh NGO. Nah, kalau negara lain boleh adakan NGO-nya lebih, kita memang kekurangan. I mean, MNS dengan WWF memang dah lama dah, before Yawa dah lama. Yawa pun dah 20 tahun, tetapi tak ada yang lain yang menyusul tak ada. Yang lepas kita itu. hendak ialah remaja sendiri menubuhkan sesuatu pertubuhan untuk alam sekitar ke untuk, tapi memang lain ada budaya lain punya untuk tari apa memang ada. Pusatnya Pop tim group banyak ada. ya. But why not? Dari university, sekolah, for example, Toyota. Ataupun mereka inginkan kolaborasi pengalaman tu. Yang dia nak tu asas idea dah diberi. For example, the Toyota punya program dah start. Bila program dah habis, janganlah berhenti. Carry on, form kumpulan. Bila kita dah berhenti sekolah, janganlah dimatikan. Maknanya kita mesti libatkan yang baru masuk sekolah. I mean, it has to start daripada asas. Sebenarnya mesti daripada muda lah. But why not? Kalau you daripada Lincoln College ke, wherever you are now, lepas program ni, tubuhkan satu persatuan. Kenapa tidak kita buat ahli bersekutu ataupun persatuan bersekutu dengan Yawa ke, WWF ke, MNS dan sebagainya? Sebenarnya dah ada. Mango. Mango, apa Malaysian Environmental NGOs. Okay. Dah memang ada sekutu tu. WWF, MNS part of Mango lah. Ikut apa yang Puan Khatirah cakap tadi, kalau dah ikut program, macam MNS pun kami ada kelab pecinta alam untuk sekolah rendah, sekolah menengah. Selepas sekolah tu, jangan berhenti. Apa yang dah dapat, ilmu yang dah dapat tu, masuk NGO-NGO yang ada. WWF, Yawa, kami semua ada aktiviti-aktiviti. Sertai aktiviti-aktiviti tu, contribute dalam bidang-bidang saintifik, citizen science kita panggil. Kalau macam kita pergi melancong, kata kita pergi ke pantai, Port Dickson ke kata, kita tengok tempat tu tak berapa elok, bagi tahu NGO sebagai suara, suara masyarakat, bagi tahu kat kami akan tengok isu-isu tu. Kalau kami boleh bantu, kami akan bantu. Kalau tak, macam isu hidupan liar, WWF memang kuat bahagian hidupan liar. Bahagian habitat kami MNS, community alam sekitar Yawa. So banyak NGO yang dah ada. Cuma kami perlukan support daripada belia, support daripada masyarakat. Zafir. Cuma remaja belia ni dia kena faham lah macam-macam benda yang dia boleh buat. Dan dia jangan saja duduk spesifik sangatlah ya. Duduk dan satu lagi, belia ni banyak dia duduk komplain. Tak puas hati biasa apa orang muda macam tu. Tapi jangan duduk komplain. Sebab macam kadang-kadang kami dapat juga kan, kalau kes apa-apa yang dalam surat yang jadi beruang kena tembak lah, buaya kena tembak lah. Belia ni dia call komplain dengan WWF. Marah kat WWF tak bagus dah. Bagus. Tapi kan lagi bagus kalau dia sendiri ambil pen, ambil kertas, tulis, hantar ke newspaper, hantar ke media. Yang tu peranan yang dia boleh buat sendiri. Lepas tu kalau yang nak buat sendiri punya organisation, nak buat grup kecil sendiri, guidance ada. MNS boleh tolong guide, WWF boleh tolong guide, Yawa boleh tolong guide. Semua dah ada dah. Tapi semangat tu, passion tu kena, mungkin mereka tak ada dana kot, fund ni agak tak ada nak berjalankan aktiviti, nak ada duit. Tapi mungkin kita memula dengan kecil, apa salahnya kan, daripada benda-benda menjual barang yang kita semuda dan sebagainya, dan mengumpulkan ahli yang boleh buat kontribusi yang secara yang minima. Join organisation, jadi volunteer. Volunteer dengan Yawa, volunteer WWF, volunteer MNS. Peluang ada. Cuma tak ada. Apa bezanya kita dengan orang di luar sana, kalau orang-orang di Skandinavia ataupun orang di Jepun, Puan Khadijah, mereka dari sudut volunteerism ni? Itu semua daripada attitude lah. Attitude senang. Our life here is senang. Apa kita nak volunteer? Kita boleh panggil orang luar datang kutip sampah kita. So what for kita nak volunteer? Attitude kita tu lain. Bukan kalau attitude kita tu kata, oh ya Allah ya Tuhanku, climate change ni saya dah tak cukup aircon nak pakai. Kalau attitude kita tu, kesedaran kita tu mendalam. I think the Western people, masalah dia orang ialah
dia orang tak cukup energi untuk panasan, ya, because bila sejuk, musim sejuk, they have to burn energy. Jadi dia orang sedar susahnya nak mendapat tenaga natural, mahalnya nak kena bayar all these things. So that's why dia orang jadi volunteer to nature lebih senang daripada kita. Kita tak ada masalah, we don't have problem. Kalau ikutkan semua senang. Nak duduk minum sampai pukul 3 pagi, lampu ada, merata-rata ada tempat makan. Kedai mamak 24 jam ya. Yeah, exactly, no problem. Sampah kita boleh makan sweet sampah ada orang datang angkat. Ataupun bila hujan sampah masuk dalam longkang, itu longkang banjir, blok salahkan kerajaan. busuk. Banjir bukan masalah kita asalnya, tapi kalau duk fikirkan plastik sampah-sampah dalam longkang yang blok tu, mungkin kita ada contribute. Bagaimana Haji Saiful boleh melihat peranan NGO boleh diperkasakan lagi dan boleh diperbanyakkan grup-grup macam Puan Khadijah dan juga MNS WWF ni? Ya, terutama kalangan belia kita. To be fair, sebenarnya penglibatan pembuat dasar politik dari segi politiknya pun masih kurang. Political will kita kurang di situ. Masih kurang lagi. Bagaimana kita nak memperkuatkan? Sebab kalau kita lihat berapa banyak bahagian, kalau UMNO lah, berapa banyak UMNO dan bahagian-bahagian UMNO yang tapi serius. Tapi inilah peluang Pak Haji Saiful sebagai golongan muda. Itulah sebab tu saya cakap bahawa saya tidak 100% menyalahkan media saja, kan. Sebab tu saya cakap tadi bahawa keseluruhannya perlu duduk dan kita bincangkan sesuatu perkara yang dapat membuatkan satu gerakan bersama, kan. Baik dari segi, tapi dari segi politik memang penting. Kita kalau tidak melibatkan pembuat dasar, kita akan menemui kegagalan. Sebab apa? Pembuat dasar melibatkan penguatkuasaan. Penguatkuasaan penting, kan? Bagaimana, sebagai saya sebut tadi contoh, bagaimana Singapura boleh transform kan, daripada sebuah negara yang agak kotor kemudian bersih. Itu adalah kerana penguatkuasaannya yang baik dan dasarnya yang jelas dan konsistensi daripada pemerintahnya dalam melihat sesuatu isu itu, kan. Jadi silap ahli politik mungkin dari segi itu, dia tidak serius dan tidak konsisten dalam menerapkan apa yang nak dilaksanakan. Bagaimana peluang ini kita boleh ambil politik baru ni, suara orang-orang muda didengar, pembuat dasar akan melihat dan konteks yang lebih luas dia, kerana kita tidak hidup bersorangan. Ya, betul. Jadi peranan yang ada seperti mana Puan cakap tadi, NGO perlu diperbanyakkan. Bila NGO diperbanyakkan, NGO merupakan satu suara. Banyak hari ini NGO politik banyaklah, kan. Banyak NGO politik, tapi cerita-cerita lain lah, kan. Perlu juga, kan. Perlu juga. Tetapi kalau ada satu gabungan suara daripada NGO yang ada, kemudian dibuat digandingkan dengan suara masyarakat sendiri yang meminta, yang merupakan satu suara tekanan terhadap pemerintah, mungkin pemerintah baru sedar bahawa inilah masanya yang kita harus fikirkan bersama. Tapi ada juga skeptikal pandangan mengatakan NGO alam sekitar ni menjadi golongan pendesak semata-mata. Betul ke Puan Khadijah? Memang ini ni pendapat saya, pertimbangan tu dari segi mana. Back to issue nak dapat keuangan. Jadi kebanyakan NGO nak buat projek-projek research ke apa ke perlu keuangan. So therefore konsep dia orang boleh terlari ke, kita tak tahu. However, NGO memang main peranan sangat penting untuk mensuarakan. Tak salah menjadi mendesak, ya? No, kita perlu mendesak. Okey, terima kasih ahli panel Puan Khadijah, Haji Saiful Zafri dan juga daripada mana dan rakan-rakan yang lain. Kita ada masa setakat itu saja. Jika ada sebarang pandangan dan juga soalan, boleh hantar kepada email kami yang telah kami paparkan sebentar tadi. Untuk itu sekian saja. Jumpa lagi dalam edisi yang lain. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi.